Hello everyone, so dalam video kali ini kita akan selesaikan latihan formatif 3.2 untuk fizik tingkatan 4. Jadi untuk soalan yang pertama nyatakan hukum Kepler yang pertama. So sebenarnya hukum Kepler yang pertama dan kedua adalah hukum yang berkaitan tentang fakta sahaja. So tidak ada apa-apa formula dan pengiraan yang terlibat. So hukum Kepler yang pertama menyatakan bahawa orbit bagi setiap planet adalah elips dengan matahari berada pada satu daripada fokusnya. Okey, kalau kita nak lukiskan, contoh kalau kita ambil orbit untuk bumi, sebenarnya dia adalah satu elips. So, bumi di sini dengan matahari berada dekat salah satu daripada fokusnya. Sebab kita tahu elips ada dua fokus. Alright, soalan yang kedua. Nyatakan hukum Kepler kedua. Dan rajah 3.32 menunjukkan orbit sebuah planet mengelilingi matahari. Bandingkan laju linear planet itu di kedudukan X, Y dan Z. Jadi untuk hukum Kepler yang pertama kita tahu orbit untuk planet adalah bentuk elips dan matahari berada di salah satu daripada fokusnya. Maksud dia ada keadaan ataupun ada ketika di mana planet itu berada dekat dengan matahari dan ada ketika di mana planet itu berada jauh dengan matahari. So untuk 2A, garis yang menyambungkan planet dengan matahari akan mencakupi luas yang sama dalam selang masa yang sama. Apabila planet bergerak dalam orbitnya. Dan untuk B, so bandingkan laju linear planet itu di kedudukan X, Y dan Z. Apa yang kita boleh tahu ialah semakin jauh planet dari matahari, semakin rendah laju linear. So maksud dia, kita tahu jarak planet di Y adalah paling dekat. So VY adalah paling tinggi. So apabila planet berada pada kedudukan Y, dia mempunyai laju linear yang paling tinggi, dan X ialah kedudukan yang sederhana, jarak daripada planet ke matahari. So dia mempunyai laju linear yang sederhana apabila planet berada di kedudukan X, dan yang paling jauh ialah Z. So laju linear untuk planet di Z adalah paling rendah. Okey. Soalan nombor 3. 3A nyatakan hukum Kepler yang ketiga, dan B, berapakah ketinggian sebuah satelit jika satelit itu dikehendaki mengorbit bumi dengan tempoh 24 jam. Okey, so untuk hukum Kepler yang ketiga dia ada melibatkan sedikit pengiraan, tetapi definisi hukum Kepler yang ketiga simple sahaja. Dia cuma menyatakan yang tempoh peredaran kuasa 2 adalah berkadar terus dengan jejari orbit kuasa 3. Dan daripada hubungan ni kita boleh hasilkan satu formula. T1 kuasa 2 per T2 kuasa 2 sama dengan R1 kuasa 3 per R2 kuasa 3. So untuk definisi hukum Kepler yang ketiga menyatakan bahawa kuasa 2
tempoh peredaran adalah berkadar terus dengan kuasa 3 jejari orbit. Okey. So untuk B, berapakah ketinggian sebuah satelit jika satelit itu dikehendaki mengorbit bumi dengan tempoh 24 jam? So biasanya kalau kita nak selesaikan soalan yang melibatkan hukum Kepler yang ketiga, dia akan bagi dua jasad yang mengorbit. So dalam situasi ini, kalau nak senang untuk visualisekan, kita akan lukiskan. Jadi kita ada bumi dan dia akan bagi dua jasad yang mengorbit. Dalam situasi ini dia bagi bulan dan juga satelit. Okey. Dan kita tahu sekiranya kita nak satelit untuk mengorbit bumi dalam tempoh 24 jam. So kita tahu tempoh untuk satelit adalah 24 jam. Dan tempoh orbit bulan adalah 27.3 hari. So ada something yang kita kena hati-hati kat sini, jam dengan hari dalam unit yang berbeza. Dan kita tahu jejari untuk bulan adalah R untuk B (3.83 kali 10 kuasa 8 meter). Yang kita nak cari adalah R untuk satelit. Okay, so apa yang kita perlu buat di sini ialah 24 jam dengan 27.3 hari. Saya rasa lebih senang kalau kita tukarkan 24 jam kepada 1 hari. So that kedua-dua tempoh peredaran untuk satelit dan tempoh peredaran untuk bulan mempunyai unit yang sama, iaitu dalam hari. And then kita masukkan dalam formula. So T S kuasa 2 over TB kuasa 2 is equal to RS kuasa 3 over RB kuasa 3. 1 kuasa 2 27.3 square is equal to RS kuasa 3 over RB 3.83 kali 10 kuasa 8 kuasa 3. And then kita boleh tahu yang susun semula, kita dapat RS kuasa 3 is equal to 3.83 times 10 to the power of 8 to the power of 3 over 27.3 square. Kita dapat 7.538 kali 10 kuasa 22. So kita nak kira jejari orbit untuk satelit sahaja, kita kena punca kuasa kan, punca kuasa 3. Kita dapat 4.22 kali 10 kuasa 7 meter. Alright, itu sahaja untuk latihan formatif 3.2 fizik tingkatan 4. Thank you for watching.